Ya, selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Nama saya Sam. Selamat datang ke perkongsian online teknologi terbaru iTeracare yang merupakan peranti revolusi dalam industri kesihatan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Tera dalam iTeracare sebenarnya berasal dari perkataan terahertz di mana ia merupakan salah satu daripada 10 teknologi termaju yang mengubah dunia. Speaker malam ini, beliau mempunyai latar belakang dalam pendidikan fizikal, sains sukan dan juga bidang kesihatan. Beliau juga telah mengamalkan teknologi terahertz untuk membantu ramai orang memulihkan kesihatan mereka. Dipersilakan penasihat produk iTeracare, Encik Soma Sundram. Terima kasih Sam. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua penonton, terutama penonton daripada Malaysia dan Singapura masuk Indonesia. Minta maaf, pertama sekali minta maaf lah kerana minggu lepas ada masalah teknikal dan saya terpaksa keluar separuh jalan. Tapi apapun sudah selesai, sudah mengatasi dan harap minggu ini tidak ada masalah. Okey, untuk mulakan, saya lihat di sini Encik Abu Bakar pun ada, kawan baik kita Sam. Alright. So okey. Baik, pertama sekali saya ingin memberitahulah bahawa kita di sini kita bukan doktor dan kita bukan pakar perubatan. Jadi apapun pertama sekali rujuklah kepada doktor dan pakar perubatan sebab mereka lah yang bertauliah. Alright. So kita ni lebih kepada bidang perubatan alternatif. Alright. Di mana lebih bersifat terapeutik. Alright. So itu yang pertama lah saya ingin memberitahu. Baik, seterusnya jenama kita adalah iTeracare. iTeracare ni kalau lihat, kalau peranti blower, lihatlah kepada jenama ni. Kalau jenama ni betul lah daripada syarikat iTeracare. Alright, seterusnya nama saya adalah Soma dan saya ingin berkongsi segala pengalaman yang berkaitan dengan peranti blower ni lah. Baik, pertama sekali kita lihat kepada peranti ini. So peranti ini adalah peranti iTeracare Classic. So iTeracare Classic ini bila orang melihat dan menggunakan macam-macam perkataan lah yang digunakan, yang ditujukan. Pertama dia orang kata memang luar biasa. Ada yang kata ianya anggun. Ada yang kata warnanya menarik. Warnanya sama. Kalau jumpa yang warna lain, bukan yang sinilah. Right. Dia tahan lasak. Okay. Jarang memberi masalah. Dia berkesan. Kebanyakan mereka mendapati bahawa masalah-masalah yang dihadapi memulihlah. Dan mudah dan ringkas. Tidak ada switch ataupun sambungan yang tambahan. Mereka kata bagus, menakjubkan, mengagumkan dan hebat. So inilah yang dilimpahkan. Baik, seterusnya ada dua model dalam pasaran yang boleh didapati daripada syarikat ini. Yang pertamanya adalah iTeracare Classic yang lebih digunakan di rumah. Lebih digunakan rumah untuk keluarga dan persorangan. iTera Pro ni dia lebih kepada pusat-pusat perubatan di mana mereka lebih kepada rehabilitasi secara bisnes. Alright. Okay. So dua peranti yang utama. Baik. Peranti ini juga datang dengan sijil-sijil. Mereka bersijil, terkenal sudah mula dia sudah terkenal terutama di negara China. Dia sudah memang digunakan secara am dan ada patent daripada Akademi Sains Negara China dan Sinochem. Dan akademi ini dia memang ketatlah daripada segi dia punya pensijilan, pertauliahan. Alright. So
memang jenama ni mempunyai kesemuanya. Baik. Dan peranti ini boleh digunakan oleh semua orang, daripada bayi kepada orang yang berumur. Right? So dia safety lah, mana keselamatan. Dari segi keselamatan tu tak perlu bimbang. Seterusnya kita lihat sedikit sebanyak tentang apa yang dimaksudkan dengan tenaga terahertz ni. Okey, tenaga terahertz ni dia berada di satu ruang yang sebelum ni orang tidak berapa kenali. Mereka kenali microwave, radio wave, infrared, ultraviolet dan sebagainya. Tapi terahertz ni adalah satu bidang di mana ini agak baru. Jadi baru kebelakangan ini orang sudah mula menggunakannya dan mula mengenali bagaimana menggunakannya, terutama dari segi bidang perubatan. Dan dikatakan bidang perubatan masa hadapan adalah bidang frekuensi. Dan peranti ini, terahertz ni, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya sudah ada satu peranti, iaitu perubatan masa hadapan di tangan tuan-tuan dan puan-puan pada masa sekarang. Okey, lambat laun nanti semua akan lihat bahawa orang akan lebih menyebut tentang frekuensi terahertz dan penggunaan secara lebih besar dalam bidang perubatan. Baik, kita lihat sedikit lebih sedikit tentang tenaga ni. Tenaga ni sebenarnya berada di sekeliling kita. Dia mengalir masuk dan keluar tubuh badan manusia tanpa kita sedar. Okey, tiap-tiap hari pun kita dia mengalir keluar dan masuk. Jadi kenapa orang tanya, kalau sudah ada, kenapa saya perlu beli alat ni? Kenapa saya perlu gunakan alat ni? Kan sudah ada di keliling kita. Ada sebab dia. Kita akan lihat sekejap lagi. Dalam bayi, pemuda yang sihat dan haiwan, frekuensi amat kuat. Alright? So kita lihat yang bayi pemuda semua ni, dia lebih orang kata vibrant. Alright? Lebih sihat berbanding dengan yang berumur. Semasa bulan penuh pun mengeluarkan tenaga terahertz pada kadar yang banyak. Dan frekuensi ini juga amat banyak di alam semesta. Okay. Baik. Frekuensi ini, getaran terahertz ini adalah pada lingkungan 10 10 to the power of 12, 10 ganda 12 di spektrum elektromagnetik. Alright. Sesuai dan serasi dengan frekuensi yang didapati dalam badan. Antara satu sebab mengapa kita boleh nampak ada kesan pada diri kita adalah kerana gelombang dia serasi dengan frekuensi sel-sel di dalam badan. Ia tidak berbahaya tetapi amat berkuasa, powerful but harmless. Juga dipanggil sebagai radiasi kehidupan dan gelombang kehidupan. Kerana sebelum ni pun orang sudah pernah menggunakannya. Tetapi mereka tidak tahu bahawa yang mereka gunakan tu adalah gelombang terahertz. Mereka mungkin gunakan dari segi cincin, dari segi rantai yang ada mengeluarkan gelombang terahertz. Tadi saya sudah sebut tentang ruang ataupun jurang terahertz. Baik. Ia berada di antara microwave dan infrared. Okey, infrared kita sedia tahu ia digunakan banyak dalam rehabilitasi. Kalau kita pergi fisioterapi, banyak digunakan peranti-peranti infrared. Alright. Dan microwave ni banyak negara sekarang ni, terutama Jepun, seperti Jepun, dia sudah ban, sudah melarang penggunaan microwave kerana ada kesan kepada tubuh manusia, membahayakan. Lepas tu dia julat frekuensi adalah antara 100 GHz hingga 10 terahertz. Dan panjang gelombang adalah antara 3 mm hingga 30 mikrometer. Ia juga dikenali sebagai gelombang far infrared atau sub-millimeter. Yang ini adalah sebelum mereka kenal bahawa ada lagi satu gelombang iaitu terahertz. Jadi sebelum ni mereka menggunakan nama-nama yang ini. Lagi satu sebab kerana ia adalah membantu adalah kerana yang tidak berbahaya kerana
ia tiada pengionan ataupun dalam bahasa Inggeris dia non-ionizing. Tapi boleh menembusi pakaian, kertas, cardboard, plastik. Okey, jadi kita memakai baju pun dia boleh tembus. Ada kesan dia. Right. Ia diserap oleh air dan banyak bahan organik yang lain. Alright. So ini pun membantu dari segi perubatan. Okey. Baik, adakah radiasi terahertz ni selamat? Inilah soalan yang kebanyakan orang tanya. Saya tak pernah dengar ni, ini baru. Adakah dia selamat? Sebenarnya radiasi terahertz ni adalah non-ionizing. Tiada pengionan. Jadi saya cerita, dan ini menyebabkan dia dan dianggap selamat pada frekuensi yang rendah untuk manusia. Alright. Kebanyakan gelombang lain dia ionizing. Kalau lihat ionizing, memang dia membahayakan. Non-ionizing dia adalah lebih selamat. So gelombang terahertz ini dia adalah non-ionizing. Tiada pengionan. Radiasi terahertz adalah diserap dengan kuat oleh molekul air. Dan ini menyebabkan ada limitasi penembusan ke dalam tisu-tisu pada kadar ratusan atau berpuluh mikron. Ini adalah dalam keadaan biasa. Jadi mula-mula saya dah sebut tentang gelombang terahertz ini juga berada di keliling kita. Dia mengalir masuk dan keluar tubuh manusia. Tetapi kenapa dia tidak berkesan sangat? Kerana dia diserap oleh air dan ada limitasi. Setakat mana dia mampu masuk. Oleh kerana itu kita tak nampak kesan yang baik. Okey. Seterusnya, inilah rupa kulit kita. Sebahagian kulit kita. Kulit yang paling atas dipanggil sebagai epidermis. Yang kedua, di bawah dia adalah dermis. Dan yang ketiga adalah hypodermis. Mengapa kita perlu tahu benda ni? Benda ni memainkan peranan. Mengapa gelombang terahertz ni, tidak dapat masuk terlebih dalam. Alright? Dan juga kita lihat ada dia punya saluran-saluran darah yang besar dan kecil di dalam sini dan ada air di kawasan sini. Okay, kalau kita lihat dari segi dia kuasa menembus, jadi ultraviolet, gelombang ultraviolet boleh masuk sehingga epidermis, far infrared sehingga dermis dan terahertz sehingga hypodermis. 3 lapisan. So setakat ni dia sudah ada air di sini dan air itu menyerap dan dia berhenti setakat itu. Alright? Okay. Ini lebih kurang dia punya ukuran-ukuran bagaimana berapa dalam dia dapat tembus. Jadi bila kita buat pengiraan, inilah lebih kurang dia punya pengiraan dan jumlah dia punya ketebalan kulit 3.1 hingga 6.3 mm. Penetrasi gelombang terahertz yang biasa adalah setakat lebih kurang 0.1 hingga 0.3 mm. Jadi dia tidak dapat tembus dengan dalam, sekadar di luaran saja. Right? Tetapi apabila kamu menggunakan peranti eye theracare, penetrasi adalah sedalam 20 hingga 30 cm ataupun satu kaki. Jadi satu kaki itu 20 hingga 30 cm tu dalam tu. Kalau kita tiup daripada bahagian depan tembus sampai ke belakang. Alright? So dia membantu semua laluan dia daripada depan sampai ke belakang. Dia masuk sampai ke dalam. Itulah sebabnya peranti ini amat membantu. Dia menggunakan satu gelombang yang berada di keliling kita yang sepatutnya boleh membantu, tapi oleh kerana dia dihadkan oleh air dalam badan kita, so peranti ini menyebabkan dia boleh masuk lebih dalam. Okey, kita lihat sedikit dari segi mekanisme berkaitan mengapa benda ini mustahil dan macam mana ia membantu kita. Pertama sekali kita lihat kluster. Apa ni kluster ni? Ini adalah kluster air. Kluster air ini dia adalah terbentuk daripada molekul-molekul dalam air. Itu satu molekul adalah H2O. Jadi dia kebiasaan dia H2O ni dia akan gabung. Dia akan duduk bergabung. Okey, kenapa dia bergabung? Kerana tenaga yang ada di dalam air adalah kurang
dan dia tidak mampu pecah. Okey, dia pecah. So dia akan gabung dalam satu kluster antara 2 hingga 25 molekul. Dan bila kluster dia besar, dia tidak mampu masuk ke dalam sel-sel tubuh manusia. Jadi mengikut kajian, air yang biasa, pada keadaan biasa, cuma setakat 30% sahaja air yang masuk ke dalam sel-sel manusia. 30% sahaja. Jadi walaupun kita minum air yang agak banyak, cuma 30% yang sebenarnya masuk ke dalam sel. Kerana air yang kita minum sekarang, dia berada dalam kluster yang agak besar dan tidak mampu masuk ke dalam sel. Jadi walaupun kita minum, hidrasi, tidak ada hidrasi yang sepenuhnya. Dan bila dia tidak ada hidrasi, jadi sel tidak mampu berfungsi secara optimal. Juga dengan tenaga. Air yang kita minum sekarang ni, kebanyakan air yang datang ni tidak bertenaga. Jadi bila dia tidak bertenaga, sel-sel ni dia memerlukan tenaga untuk sekali dengan hidrasi, dia untuk berfungsi secara optimal. So air yang kita minum, pertama payah nak masuk dalam sel, kedua tidak ada tenaga. Jadi dengan menggunakan peranti ini, dia mengubah kandungan air itu. Pertama, dia pecahkan kluster, senang nak masuk. Kedua, dia membawa tenaga yang serasi dengan tenaga di sel-sel, bawa masuk ke dalam sel. Dan sekarang sel-sel sudah mula berfungsi secara optimal. Inilah yang keajaiban sains yang dibawa oleh peranti ini. Alright, so sekali lagi radiasi tanpa pengayonan. Okay, so dia adalah selamat, tidak invasif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah macam kita perubatan yang sebelum ni kita kena belah, operate masuk dalam untuk mengubah masalah di sana. Sekarang tidak perlu masuk daripada luaran saja, tidak perlu membedah. Lepas tu tanpa kontak, tak sentuh langsung setempat, localize. Maksudnya di mana masalah, di sanalah kita menggunakannya. Contohnya kalau lutut yang bermasalah, kita gunakan di lutut. Tengkuk bermasalah, kita guna di tengkuk. Okay, dia khusus. Dia khusus dia macam mana? Dia dibuat untuk ditiup ke atas badan manusia. Janganlah gunakan untuk tujuan lain. Tapi ada juga yang menggunakan untuk air dan mendapati air itu boleh dicas menggunakan peranti ini, dan air itu bila diminum membantu dari segi dalaman, dan blower ini dari segi luaran. Walau bagaimanapun peranti ini dibuat khusus untuk luaran. Lepas tu juga kita perlu berhati-hatilah. Pertama sekali dari segi keadaan kesihatan sekarang. Bila menggunakan peranti ini, dia akan membantu badan cuba memulihkan badan. Jadi benda tu adalah sebenarnya bagus. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu keadaan badan kita. Kalau badan kita teruk, terutamanya ada setengah orang tu dia nak bantu sangat orang yang sakit. Dan kalau katakan sudah sampai ke tahap yang keempat, sudah sampai tahap keempat, doktor pun sudah lepas tangan, sudah tidak boleh membantu, janganlah kita memang hati kita baik, niat kita baik, tapi dalam masa kita membantu, kalau apa-apa yang berlaku pada pesakit, kita akan disalahkan dan kita cuba elakkanlah. Kita kena bagi tahulah bahawa keadaan kesihatan dia mungkin teruk sangat. Kita akan cuba membantu, tapi kalau berlaku apa-apa janganlah salahkan kita. Alright? Dan biasanya dia sebaik-baiknya digunakan orang yang taklah teruk sangat, yang boleh dirawat dan dipulihkan. Dan juga untuk orang yang biasa kesihatan dia bagus, untuk apa yang dikatakan sebagai maintenance, jangan jatuh sakit. Lepas tu saya dah sebut tentang terutama paru-paru. Bahagian paru-paru ini adalah satu bahagian di mana bila dia mula pulih, dia akan keluarkan cecair.
Jadi cecair ini kalau kita terlalu cepat nak pulihkan di kawasan tu, pasal kita tengok kita nak baik dia, bagi dia baik, terlalu banyak keluar, dia akan rasa lemas. Dan dia akibat dia pun boleh teruk lah. Dia tak boleh bernafas. Jadi terutama bahagian paru-paru, mulakanlah dengan perlahan. Sedikit, lepas tu tengok keadaan dia, lepas tu tambah sehingga dia pulih. Alright, ini kena ambil perhatian lah. Baik, lepas tu inilah rupa sel-sel kita biasanya sebelum kita menggunakan peranti ini. Inilah keadaan biasa di mana sel-sel tu dia tidak ada air, kandungan air tu tidak, hidrasi dia kurang. Lepas tu tidak bertenaga. Okey, dan bila dia bertenaga kita lihat ada satu di sini, ada tenaga, ada kandungan air yang agak banyak banding dengan yang lain, so dia nampak lain. Ini sudah mula ada sikit lah. Tapi kebanyakan inilah masalah, dan bila dia mengambil masa yang panjang dalam keadaan ni, jadi penyakit-penyakit pun mula masuk. Itulah sebabnya ramai daripada kita sekarang ni mempunyai penyakit. Tapi bila kita mula gunakan terahertz, mula gunakan peranti, tumpu pada bahagian-bahagian di mana keadaan dia sebegini, apa yang akan berlaku ialah kawasan tu akan bertukar menjadi begini. Kalau kita lihat di sini, sel-sel sekarang sudah ada hidrasi, sudah penuh. Lepas tu sudah masuk tenaga, nampak tu tenaga keliling dia. Lepas tu dia asing, dia tidak bercantum. So bila dia asing, dia boleh membawa lebih banyak oksigen dan nutrien. Okey, sekarang pemulihan sudah boleh mula berlaku. Alright, inilah satu sebab mengapa kita boleh pulih. Okey, baik, seterusnya bagaimana yang membantu? Yang membantu mengurangkan sakit, termasuk sakit kepala dan sakit sendi. Sebagai rawatan alternatif untuk pelbagai jenis penyakit seperti dermatitis kulit lah, penyakit kardiovaskular, diabetes kencing manis, gangguan gastrointestinal dalam perut lah, melegakan kesakitan dan penyembuhan luka. Alright, so boleh cubalah. Dan untuk meningkatkan peredaran darah, kelikatan, viscosity, terutama orang yang ada masalah jantung, darah yang sampai itu kurang. Biasanya mereka diberi ubat untuk mengurangkan kelikatan darah, mencairkan darah. Jadi tenaga gelombang terahertz ni mampu mengurangkan kelikatan darah. Jadi sekarang ni dia senang bernafas. Right? Lepas tu untuk meningkatkan prestasi sistem limfatik. Right? Prestasi limfatik tu adalah sistem di mana dia membawa bahan perkumuhan keluar daripada badan. Right? Benda-benda yang tidak diperlukan oleh badan dia bawa keluar, terutama bahan toksik. Lepas tu dia membersihkan titik meridian, mengikut fahaman perubatan Cina, di mana dia ada titik meridian, lepas tu cakra, di mana di ada qi, tenaga qi. Kalau dia sumbat, dia memberi masalah. Jadi dia membersihkan. Right? Dan juga membantu mengurangkan kesan sampingan toksik, side effect lah, kemoterapi dan radioterapi di kalangan pesakit barah. Right? Utamanya kalau katakan kemoterapi, bila kita habis kemoterapi, rasa macam nak muntah, pening, kurang bertenaga, lepas tu rambut pun mula gugur. Jadi yang ini dia mampu membantu mereka-mereka dalam keadaan ni untuk memulih dengan cepat. Lepas tu dia memodulasi sistem imun. Kalau kita lihat, kalau kita tahu di mana kita boleh gunakan peranti ini untuk meningkatkan sistem imun, maka sistem imun kita akan kuat. Bagi saya lah, saya mendapati, saya sudah tanya ramai orang, walaupun tidak ada satu kajian yang saintifik, tapi saya telah tanya banyak orang, hampir semua orang telah memberitahu bahawa kali terakhir mereka telah pergi ke doktor untuk mengambil ubat untuk demam dan selsema adalah sebelum mereka menggunakan peranti ini,
terutama bila mereka minum air yang dicas dengan berhenti, maknanya air terahertz. Maknanya dia meningkatkan sistem imun, dia mampu melawan apa tu yang daripada luar. Lepas tu lagi satu dari segi COVID-19, benda ni sensitif. Kita bukan doktor, kita bukan pakar, tapi sekali lagi bila ditanya dengan orang, benda ni orang yang minum air yang dicas dengan berhenti, air terahertz, hampir semuanya mengatakan mereka negatif. Belum ada yang positif. Jadi saya tidak berani mau katakan kerana gelombang ni, pasal mesti ada kajian yang saintifik. Walau bagaimanapun, inilah hasil daripada pertanyaan saya. Dan saya pernah beri kepada kawan saya yang masuk hospital, dia ada kesan positif COVID-19 dan dia masuk ICU, masuk ward, masuk ICU, masuk ward kerana masalah bernafas dan dia punya tu paru-paru ada masalah. Jadi bila saya dapat tahu, saya pun kontak tanya apa masalah, dan saya kata saya pun tidak tahu, belum pernah cuba, tapi kalau mau cuba saya boleh datang hantar air. Jadi saya pun pergi hantar air sampai ke 6 botol dalam 1 minggu tu, bagi dia minum air ni saja, dan dalam masa seminggu tu dia sudah keluar, dia sudah boleh pulih. Dan bila saya tanya, dia kata ya, bila saya mula minum, lepas tu saya nampak saya senang bernafas dan doktor pun kata sudah boleh balik. Okey, so ini pandai-pandailah menggunakannya dan membantu kawan-kawan yang lain. Kita tidak boleh kata yang kerana inilah dia boleh, tapi bagi saya itulah yang berlaku. Lepas tu dia menstimulasi sistem saraf. Alright? Ada yang ada masalah sistem saraf pun dia mampu membantu. Okey, seterusnya cadangan, bagaimana ianya digunakan. Untuk kesan terbaik, rawatan biasanya pada intensiti yang rendah. Memang dia punya peranti pun sudah intensiti rendah. Di kawasan kulit setempat, maknanya di mana masalah tu, semasa rawatan harian selama 15 hingga 20 minit. Tiap-tiap kali rawatan. Dan rawatan selama 5 hingga 15 hari. Kenapa 5 hingga 15? Badan kita adalah berbeza. Jadi untuk seorang sekali pun sudah nampak kesan. Untuk seorang mungkin 5 kali. Dan mungkin seorang lebih daripada tu. Jadi cadangan 5 hingga 15 hari mungkin boleh membantu. Alright, dari segi luaran, kawasan kulit yang dirawat adalah tapak kecederaan. Right? Untuk luka atau penyakit kulit di permukaan. Manakala sendi yang terjejas adalah tumpuan dalam kes kesakitan. So kalau sendi yang sakit, tumpu sana. Kalau ada masalah kulit, tumpu sana. Dan sebagainya. Untuk dalaman ni pula, dia ada titik-titik anatomik dan acupuncture. Jadi kalau kita tahu di mana dia punya titik-titik, pertama kita tumpu pada titik-titik itu. Kedua, kalau kita tahu dari segi gambar anatomi, right? Di mana duduknya katakan paru-paru ataupun hati ataupun apa saja yang kita mau tumpu. Jadi kita tumpu bahagian tu pun. Okey, tenaga terahertz ni diserap terutamanya melalui kulit manusia yang mengandungi 70 hingga 80% air. Jadi dalam keadaan biasa benda tu akan serap. Tapi dengan peranti ini dia mampu tembus sampai ke tempat yang kita nak rawat. Lepas tu dari segi hidrasi. Hidrasi ini pastikan badan atau sel terhidrasi sebelum memulakan rawatan untuk hasil yang lebih baik. Jadi sebelum kita mula tu sebaik-baiknya minum 1 atau 2 gelas air. Dan selepas rawatan minum lagi 1 atau 2 gelas air untuk mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diperlukan perkumuhan. Okey. Lepas tu tanda-tanda semasa rawatan. Apakah tanda-tanda semasa rawatan? Pertama dia ada sensasi sakit. Lepas tu dia membara lah, berbening, dia rasa membara sikit. Lepas tu ada rasa orang kata apa? Kesemutan, tingling. Semua ni mungkin boleh dirasai pada bahagian-bahagian yang terjejas atau bermasalah. Jadi bila kita tiup, ada bahagian-bahagian dia tidak ada rasa sangat. Ada setengah bahagian tu dia ada perasaan yang tadi disebut.
Alright, so kita tahulah bahawa memang bahagian-bahagian tu ada masalah. Boleh tumpukan lebih kepada bahagian-bahagian tu. Dalam TCM ataupun perubatan Cina tradisi, dia mencadangkan bahawa di mana anda rasa sakit, besar kemungkinan anda mempunyai masalah di sana. Dan di mana tidak ada sakit, besar kemungkinan tidak ada masalah di sana. Alright? Okey. Peranti ini adalah mesra pengguna. Pertama, ia senang diguna pakai. Right? Tidak perlu orang yang biasa, tak pernah guna pun, dia tengok, dia boleh cepat guna. Tidak memerlukan kemahiran profesional atau pengetahuan khusus. Tiup sahaja di bahagian yang terjejas. Jika memerlukan ilmu atau kaedah khusus, di mana kita nak tumpu, ada masalah tertentu, beberapa penyakit atau kondisi, ikut beberapa garis panduan yang mudah. Dan untuk panduan yang lebih khusus, boleh diminta dengan upline orang yang memberitahu tentang peranti ini. Satu permintaan, jangan jatuhkan ataupun goncangkan peranti yang ini. Kerana kedua-dua ini akan menyebabkan peranti ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi berhati-hatilah gunakan dengan baik. Kita guna dengan baik, dia akan bantu kita dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat sedikit bagaimana beberapa garis panduan untuk rawatan. Pertama, ikutlah titik-titik rawatan perubatan Cina tradisi untuk membantu kita tumpu kepada rawatan yang khusus. Lepas tu menumpukan banyak kepada titik meridian dan cakra, menggalak penyembuhan semula jadi. Jadi di sini tumpuan dia adalah badan ni, dia adalah satu kita kata mesin lah yang agak menakjubkan. Dia sentiasa dia mencuba untuk membaiki diri. Tapi kalau kita tidak memberi apa yang diperlukan, dia tidak boleh membuat penyembuhan ataupun pemulihan. Jadi bila kita dua benda ni dengan menggunakan peranti ini, dia adalah sedikit sebanyak membantu dalam penyembuhan semula jadi. Baik, kecepatan hasil yang boleh nampak bergantung kepada kondisi badan dan kesihatan setiap orang dan juga kekerapan penggunaan. Pertama, keadaan badan kita kalau teruk, makan masa sikit lah. Dan kalau kerap guna, setiap hari guna pun nampak lebih cepatlah kesan dia. Itu maksud dia. Okay. Dalam penyembuhan semula jadi, jangkakan krisis penyembuhan. Atau dalam bahasa Inggeris, healing crisis. Healing crisis ni, kita kena tahu. Pasal kebanyakan orang yang menggunakan peranti ini, dia akan dapati bahawa bahagian tu dia akan menjadi lebih teruk sebelum menjadi lebih baik. Okey, contohnya sakit, dia rasa lebih sakit. Lepas tu dia baik. Lepas tu penyakit kulit, kadang-kadang dia boleh nampak lebih teruk. Lepas tu dia mula-mula jadi baik. Kenapa jadi begitu? Kerana dia mengeluarkan apa yang tidak diperlukan yang sudah ada berada di dalam tu selama ni. Jadi masa tu dia nampak seperti lebih buruk. Jadi dalam perubatan tradisional, dia memang ada apa yang dipanggil sebagai healing crisis atau krisis penyembuhan. Di mana penyembuhan semula jadi berlaku di mana dia mengeluarkan bahan yang tidak diperlukan. Okay, healing crisis. Okay, baik. Sternum ni adalah satu panduan apabila kita menggunakan peranti ini, garisan. Okay, biasanya dari atas ke bawah. Ini di bahagian depan, nanti di belakang kita lihatlah. Tadi ada beberapa cara ini, rawatan yang lebih khusus, di mana kalau katakan ada penyakit-penyakit yang sebegini, ada adanya rawatan yang boleh digunakan. Alright, satu garis panduan. Okey, contohnya dari atas ke bawah. Dia ada biasanya tiga cara. Satu secara vertikal, atas ke bawah. Yang kedua horizontal, okey, ke tepi, dan yang ketiga adalah circle. Alright. So beberapa penyakit, ini dia satu. Ini yang kedua, lebih kepada tumpuan kepada bahagian mata. Yang ini lebih kepada rheumatism dan gout dan sebagainya. Yang ini adalah untuk batuk, tengkuk dan sebagainya, right?
Okey, yang ini lebih kepada penyakit-penyakit berkaitan hypertension, jantung dan sebagainya. Yang ini adalah lutut, tulang dan sebagainya. Yang ini adalah untuk kecantikan. Kecantikan pun boleh guna. Dia ada cara-cara tertentu. Okey, mari kita lihat satu contoh bagaimana ia digunakan untuk kecantikan. Alright. This is the favorite among women. It is for beauty. Use the lowest speed. Gunakan tangan dan tolak. Bantu saya malu-malu sikit. Okay. Now that one was when he is using on somebody else. Now if I want to use it on myself, I can do it on myself. Ini bersendirian. Push up slowly as I do. So as I blow, gunakan tangan dan tolak sambil tiup. Okay, push, 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 push. Okay, thank you. Okay, ini satu contoh untuk kecantikan. Baik, satu lagi kelebihan peranti ini adalah dari segi penetrasi dia. Tadi saya dah sebut 20 hingga 30 cm ke dalam. Jadi jarang ada rawatan yang lain, contohnya mengurut, acupuncture dan sebagainya, mampu masuk ke dalam. Right? Yang ini dia boleh masuk ke dalam dan memberi kelegaan, pemulihan bahagian-bahagian yang di dalam. Alright? Ini lebih kurang cara dia meniup dan arahan dia kalau orang yang tidak tahu, yang baru lagi lah. So yang benda ni tanyalah orang yang telah mengenalkan peranti ini kepada anda, dan dia boleh bagi gambar rajah ni dan gambar rajah ini pun. Okay, kalau kita tahu dari segi tulang belakang, dia di mana poin-poin untuk yang tertentu. Okay, bahagian-bahagian yang boleh membantu. Jadi kita boleh tumpu kepada bahagian tu untuk membantu organ-organ tertentu. Alright? Dan kebanyakan orang dia menumpu kepada untuk kencing manis. So kalau kita tahu di mana untuk kencing manis, maka kita tahu di sanalah kita tumpu hari-hari. Alright? Ini bahagian kaki. So, bahagian kaki dan tangan ni, tapak tangan dengan bawah kaki tu, dia ada bahagian-bahagian untuk organ-organ tertentu. Selain daripada itu, dia adalah tempat di mana orang kata chi, dia untuk mengeluarkan chi. Kalau dia blok di sini, maka chi itu tak keluar, maka dia akan sumbat dan dia akan memberi masalah, sakit dan sebagainya. Dan kalau kita tiup semua ni dengan baik, bawah dia setiap hari kalau boleh, maka dia akan bagi laluan, dia akan halangan, dia akan buang halangan, dan masalah tu akan mula sembuh. Sama juga dengan tapak tangan. Kita tiup di tapak tangan pun dia mampu membantu di tempat yang lain dan membuang halangan chi. Dan juga bagus kalau kita tahu di mana kedudukan organ-organ dalam badan kita. Contohnya kita nak tiup untuk organ-organ tertentu. Alright, contohnya paru-paru. So kalau kita ada diagram ni, di sini duduk dia. Jadi kita boleh tumpu kawasan paru-paru. Okey. Contohnya kita nak tumpu pada pankreas. Kebanyakan orang ada masalah pankreas. Kenapa pankreas? Kencing manis. Jadi dia tumpu pada kawasan pankreas, kencing manis. Jadi dia akan sembuh dengan lebih cepat. Baik, ini tentang jantung. Ramai juga yang ada masalah jantung. Jadi bila kita tahu ada masalah jantung, biasa kalau kita pergi jumpa doktor, dia akan bagi tahu di mana sebenarnya masalah jantung. Dan kalau kita tumpu pada bahagian tu, maka kita boleh pulih dengan lebih cepat. Right? Okay, saya lupa bagi tahu tadi, terutama jantung, kalau ada stent, cuba elakkanlah tiup pada bahagian stent atau bahagian badan yang ada tu yang kata pasang besi. Lepas tu ada bahagian-bahagian lain yang dimasukkan. Ada tu apa-apa yang dimasukkan dari luaran, cuba elakkan. Alright?
Okey, seterusnya jadikannya mudah. Tak tahu nak guna bagaimana atau nak tiup di mana, tujukan blower ke arah anda rasa sakit, mempunyai inflamasi atau ke bahagian terjejas, tiup. Itu saja. Alright? Okey. Contoh, ini adalah Encik Azizi. Umur dia adalah 72 tahun. Okey. So, dia kadang-kadang kita akan jumpa dan saya akan berikan blower garanti kepada dia, dia akan tiup sendiri. Tangan dia dulu selalu kebas. Okey. So, sekarang tangan dia sudah kurang kebas. So, dia akan gunakan setakat dia sudah rasa okey. Lepas tu dia akan pergi kepada bahagian kaki pula. Sorry, kaki. Lepas tu ini adalah bahagian mata. So, bahagian mata pun gunakanlah yang pada kelajuan yang paling perlahan. Alright, paling perlahan. Dulu dia tak nampak jam dinding. Dia duduk dalam bilik yang sama pun tak nampak, tak boleh baca dia punya jam. Sekarang dia sudah boleh baca jam, dia boleh bagi tahu pukul berapa. So, tumpukan kepada bahagian yang kita nak tiup dan tiup. Okey, inilah sedikit sebanyak testimoni bagaimana ia telah membantu orang lain. Right, ini dari segi muka, ini dari segi perut. Okey, dia dalam 20 hari dia mengurangkan perut. Ini sakit kulit. Ini dia panggil apa? Acne. Alright, testimoni-testimoni orang yang telah menggunakan. Ini selepas aksiden dia merajin menggunakan, sudah kurangkan. Alright. So, di mana ia boleh membantu? Dia boleh membantu dari segi pelbagai inflamasi, pelbagai kesakitan, pelbagai penyumbatan. Boleh gunakan untuk kulit yang sihat. Dia untuk menjadikan kulit sihat. Boleh dia juga digunakan untuk kecantikan. Okey, ini dia punya tajuk utama tadi. Ini yang di bawah dia, benda-benda yang dia mampu membantu. Jadi untuk yang ini, mintalah kepada orang yang kenalkan peranti itu. Right? Baik. Ada orang tanya, bolehkah saya gunakan ini sambil memakai baju? Ya, boleh. Contohnya ini rawatan untuk belakang. Now okay, Kak? But better lah, better. Better, Dia pun rasa lega lah selepas menggunakan. Alright. Yang ini dia satu pusat di Hong Kong. Ini lebih kepada bisnes. Menggunakan iTerra Pro. Saya percepatkan.但係陳生冇事喎，佢擺一手喺度做緊偵測嘅。但係陳生冇事喎，佢擺一手喺度做緊偵測嘅。呢個位好正係咪嘛？呢個位啊？但係呢個位我病喺頭喎。係喎，呢度少啲啲，呢度。Okay, bila gunakan, dia rasa dia punya pengaliran darah pun sudah meningkat dengan bagus sehingga keluar peluh. Right? So, ada orang dia datang untuk upadan yang ini. Okay, selain daripada kesihatan, right? Dia membantu kesihatan,
dan juga membantu dari segi pendapatan. Kita lihat sini, kawan kita di sini, dia membeli untuk kawan-kawan dia. Tengok berapa banyak yang dia belikan. Dia tolong belikan. Sebenarnya apa yang dia buat? Dia sebenarnya membeli kesihatan untuk kawan-kawan. Walaupun dia orang tidak tahu, mereka gunakan ini, mereka sudah mendapat kesihatan yang baik. Sambil tu, dia mendapat satu pendapatan sampingan. Ini kawan-kawan dia. Alright. Ini adalah satu perjumpaan yang lebih serius di mana mereka selain menggunakan untuk kesihatan masing-masing, mereka guna sebagai satu saluran pendapatan yang lebih serius. Alright. Terutama dalam masa COVID ni, COVID-19, banyak syarikat tutup, orang pun sakit, ramai yang tidak ada duit untuk pergi ke hospital. Baru-baru ni, minggu lepas, ada seorang kawan telefon minta tolong. Kawan dia ada masalah, boleh tak tolong? Jadi bila saya pergi telefon dia, rupa-rupanya dia ada masalah jantung. Dan saya tanya apa yang dia telah melakukan. Dia kata dia pergi ke hospital, mereka kata mau bedah. Tapi kosnya adalah RM70,000 dan dia tidak mampu, tidak ada duit. So dia minta tolong. So saya bagi tahu tentang ranti ini, air, bagaimana ia telah membantu beberapa orang. Dan sekarang dia bersedia sudah untuk nak mulakan rawatan cara ni. Kita tengoklah nanti apa yang akan berlaku. Okey, yang pertama kalau kamu inginkan kejayaan, pertama dari segi pendapatan lah. Pertama kamu mesti ada satu produk yang baik. Yang produk ni memang dia sudah menunjukkan bahawa dia boleh membantu. Dia adalah satu produk yang baik. Kedua, satu plan atau perancangan yang baik. Maksud dia yang boleh memberi kita duit untuk hasil titik peluh kita. Maknanya orang yang telah membeli dan menggunakannya sebagai bisnes, boleh tanyalah dengan mereka. Mereka sudah mula mendapat pendapatan yang baik. Lepas tu satu syarikat yang baik untuk menerajui dan mengembang bersama kita, right? So syarikat yang membawa produk iTeracare ini, dia terbuka, sedia membantu. Dan saya pun selalu kacau mereka untuk membantu banyak segi. Mereka anytime, bila-bila masa, 12 malam pun mereka bersedia menjawab telefon. Alright? Anda membeli diri anda kesihatan dan syarikat ini memberi kamu satu saluran pendapatan. Okay? Bila anda memberi peranti, anda membeli untuk kesihatan anda. Kalau setakat tu saja, okey, gunakan untuk kesihatan. Tapi kalau anda mau juga satu saluran pendapatan, syarikat ini memberi satu laluan untuk mendapat satu saluran pendapatan dan pendapatan yang lumayan. Okey, kesihatan bermula dari suhu badan dan apa tu gelombang terahertz. Okey, saya Soma ucapkan terima kasih. Terima kasih Encik Sam. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Encik Soma di atas perkongsian tentang terahertz dan juga penggunaan iTeracare, ya, peranti yang begitu hebat. Ya. Dan di sini saya ingin juga kongsikan satu video klip, ya, testimoni dari Singapura. Ya, cuma kita sama-sama kita saksikan video klip ini. Makcik, hari ini boleh tolong share ya. Makcik guna itu THZ blower sebelum guna, selepas guna. Sebelum guna, saya kaki nak bangun sakit, mau bangun susah. Tapi kalau duduk ini macam tak boleh bangun. Tak boleh bangun lah. Sekarang kita duduk gini belakang kan, kita boleh bangun. Kita pakai ini memang bagus. Guna berapa lama? Saya baru pakai 1 minggu. 1 minggu, setiap kali buat berapa? Satu kali saya bikin 30 minit lah. 30 minit. 30 minit lah. 1 minggu sudah boleh jalan. Sudah boleh jalan. Tak payah makan ubat, tak payah makan apa. Karena saya selalu mau bangun, tak boleh bangun, dimacak. Tak darat lah. Macam ini kaki semua berat. Sekarang
Boleh diri, boleh jalan ringan, semua ringan. Wah, terima kasih share-share ini. Saya tak pergi pancing semua. Makcik tadi sudah ada cakap lagi itu anak. Ini ada akak interview, minta dia gambar. Saya nak cakap sama dia. Okey, okey. Terima kasih ya. Okey, sama. Ya. Ya, demikian testimoni dari Singapura. Makcik tadi itu, sebelum itu dia memang sakit di bahagian sendi sampai tak boleh bangun. Jadi selepas gunakan air Theracare cuma 1 minggu saja, tiap 1 kali 1 hari, dan untuk menyelesaikan masalah sakit tersebut dan dapat berdiri. Dan begitu hebat memang produk air Theracare ini. Dan khasnya untuk teman-teman baru yang kali pertama bersama malam ni, anda seharusnya cuba alat ini, ya, peranti ini, cuba tiup sendiri untuk dapatkan testimoni sendiri. Sebab alat ini telah banyak membantu ramai mengembalikan kesihatan mereka. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan di atas sekalian inginkan lebih maklumat tentang air Theracare dan harga dan sebagainya, sila hubungi teman yang menjemput anda ke Zoom meeting malam ni. Dan kita juga ada grup ataupun grup chat di dalam WhatsApp untuk Q&A. Sekiranya anda ingin bertanya sesuatu ataupun tentang produk dan sebagainya, anda boleh tanya melalui upline anda di kumpulan grup WhatsApp. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Soma di atas pengkongsian yang begitu hebat, dan juga kepada teman-teman di atas talian kerana sudi bersama kita malam ini. Dan harap kita akan jumpa lagi minggu depan pada masa yang sama, pada Zoom meeting yang sama. Dan saya ucapkan selamat maju jaya. Yang penting-penting, stay safe dan stay healthy. Harap kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat malam.